Salam sejahtera saya ucapkan kepada pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, fasilitator program Bengkel Peronjakan Budaya dalam kalangan guru besar baru, rakan-rakan guru besar yang saya hormati sekalian. Selamat petang semua. Sedikit latar belakang mengenai sekolah saya. Nama sekolah saya ialah SJKT Pekan Tebong. Ianya terletak di daerah Alor Gajah. Sekolah ini merupakan sekolah SKM, iaitu kurang murid. Sekolah kurang murid dan merupakan sekolah luar bandar. Guru di sini, jumlah guru saya di sekolah saya adalah seramai 13 orang. Muridnya seramai 44 orang. Di sekolah saya ada 2 orang AKP, 2 orang pegawai sekolah dan 2 orang pekerja pembersihan. Rata-rata ibu bapa di sini bekerja sebagai penyelia kilang, operator kilang dan segelintir sebagai guru. Murid hadir ke sekolah dengan menaiki kenderaan sendiri. Di sekolah saya ada 7 bilik kelas daripada prasekolah sehingga tahun 1 sehingga tahun 6. Bilik khasnya ialah bilik akses, bilik bos dan bilik stok sukan dan juga sebuah kantin. Sekolah ini telah dimulakan pada 1 hari bulan Januari 1976 dengan jumlah murid seramai 150 orang. Sekolah ini, jumlah ini telah berkurangan kini iaitu sehingga 45 orang murid. Kemudian ini disebabkan oleh penghijraan keluar golongan muda ke bandar-bandar, jadi yang tinggalnya sini lebih pada orang tua dan keluarga yang tidak dapat keluar lah. Jadi sebab itu menyebabkan ramai murid pindah keluar ke bandar-bandar besar dan kami mempunyai 45 orang murid saja. Sekolah ini telah mencatat sejarah kejayaan yang membanggakan dalam bidang ko-akademik dan juga ko-kurikulum. Inilah latar belakang sekolah saya dan kini tiba masanya untuk membentangkan kajian tindakan sekolah saya. Okey. Tajuk kajian tindakan saya ialah keciciran murid pada masa PDPR. Untuk itu, tujuan kajian saya ialah untuk meningkatkan peratus kehadiran PDPR murid dan juga meningkatkan motivasi diri murid kerana murid-murid sewaktu PDPR itu kurang bermotivasi untuk menghadiri kelas semasa PDPR dan juga murid-murid dan juga ibu bapa perlu diberi kesedaran tentang menepati dan menghargai masa itu, meningkatkan kesedaran tentang menghargai masa dan menepati masa ya. Okey, seterusnya ialah pengenalan. Pengenalan ialah gaya pengajaran mengikut Kamus Dewan edisi 3. Gaya membawa maksud sikap, kesukaan dan cara kelakuan yang menjadi ciri seseorang. Pengajaran adalah satu aktiviti atau proses perancangan pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan penilaian oleh Ting Eng Siong dan juga Ponteng. Menurut Rasida Umar, Ponteng sekolah ditarifkan sebagai ketidakhadiran pelajar ke sekolah dengan sengaja tanpa sebarang alasan yang menasabah. Jadi kalau murid Ponteng, jadi kemenjadian murid pun akan turut tergugat sama ya. Seterusnya, pernyataan masalah yang dinyatakan di sini ialah isu dan masalahnya ialah peratus kehadiran PDPR murid yang rendah dan untuk menghindari ataupun melonjakkan kehadiran murid, kami telah membuat 3 program, 3 intervensi iaitu Chit Chat 3C. C pertamanya ialah Chit Chat with Kids, C keduanya ialah ziarah cakna dan C ketiganya ialah ceramah motivasi kepada ibu bapa. Jadi menerusi 3 program ni, kami berjayalah untuk memotivasikan murid hadir ke sekolah. Seterusnya fokus kajian ialah peratus kehadiran PDPR murid yang rendah. Ini dapat dikurangkan jika kesedaran diri di kalangan murid dan ibu bapa dapat diwujudkan. Jadi kami telah berancang untuk menyedarkan ataupun memberi motivasi kepada ibu bapa agar murid sedar apa yang sedang mereka lalui pada masa PDPR pada waktu itu
Dan juga sekolah telah membuat galakan dan pujukan untuk menggalakkan murid hadir dalam sesi GM Google Meet. Sasarannya ialah seramai 44 orang iaitu murid kami, iaitu dari prasekolah sehingga tahun 6. Jadi mereka menjadi sasaran kami. Dan di kalangan murid-murid ini ada kelas murid-murid dapat hadir dengan penuh, ada kelas murid-murid agak tidak hadirlah kerana mereka mempunyai masalah peranti, masalah data dan sebagainya. Okey. Kajian tindakannya ialah kami mulakan dengan tinjauan awal. Dari tinjauan awal kami dapati murid-murid ini tidak mempunyai motivasi diri pada diri mereka sendiri. Seterusnya kami juga merancang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk memotivasikan dan juga memberi peluang kepada mereka untuk belajar melalui GM iaitu Google Meet. Kemudian kami telah melaksanakan tindakan-tindakan dan pemerhatian dan juga akhirnya kami buat refleksi terhadap tindakan yang telah kami lakukan. Data ini kami kumpulkan daripada pemerhatian yang dibuat oleh guru subjek dan juga guru kelas semasa mereka mengajar dalam Google Classroom dan juga semasa mereka menanda buku modul ya. Jadi dari situ mereka dapat tahu, kami dapat tahu murid-murid ini mengalami beberapa masalah. Jadi itulah dari situ kami membuat intervensi-intervensi yang patut kami merancang intervensi yang patut kami buat untuk menangani masalah ini. Seterusnya saya sewaktu saya membuat mesyuarat guru, saya dapati segelintir murid tidak hadir cicir dalam kelas ni dalam PDPR melalui GM kerana mereka tidak mempunyai peranti. Kerana ibu bapa mereka membawa handphone pergi bekerja, jadi murid ini tiada peranti untuk belajar dan di sini kawasan Tebong ni di sini data mereka perlu gunakan data kerana tiada Unify dan Celcom dan sebagainya. Jadi bila mereka kehabisan data mereka kena pergi ke kedai untuk membeli data dan kedai semuanya tutup. Jadi itu juga menyukarkan mereka untuk belajar untuk terus belajar menerusi GM yang diadakan oleh guru. Okey, kemudiannya rekod kehadiran PDPR melalui ini juga kami dapati ramai murid juga yang cicir lah. Jadi untuk itu intervensi telah dirancang oleh kami. Kajian tindakan iaitu 3C seperti yang saya kata tadi, 3C. C pertama, chit chat with kids, chit chat with friends and teachers yang dibawa oleh guru counselling pada 10 hari bulan September 8 malam, mendapat sambutan yang begitu baik kerana dilakukan pada waktu malam. Jadi murid-murid apabila ibu bapa pulang dari kerja, peranti itu dapat digunakan oleh murid cicir ini juga untuk masuk ke dalam chit chat dan program ini berjaya kerana ianya juga dibuat secara santai oleh guru kaunseling saya. Kemudian GPKHAM saya telah membuat lawatan ziarah cakna kepada murid yang cicir ini dan didapati masalah peranti lah menyebabkan mereka ni cicir dalam PDP ya. Kemudian C ketiga ialah ceramah motivasi, iaitu ceramah motivasi oleh kaunselor yang bertauliah. Kami memanggil kaunselor daripada SMK Seri Pengkalan Alor Gajah untuk memberi ceramah dan ini mendapat sambutan yang baik daripada ibu bapa kerana 26 orang peserta ataupun ibu bapa telah menyertai program ini. Dan ada murid juga murid telah menerima peranti menerusi e-prihatin yang telah mohon oleh sekolah. Jadi murid ini dapat gadget dan dapat membantu mereka meneruskan pelajaran mereka dalam sewaktu PDPC. Seterusnya, intervensi kajian. Dalam mesyuarat guru pertama, semua guru telah dimaklumkan tentang intervensi memotivasikan murid untuk belajar oleh GPKHAM dan kami juga andaikan 100% murid dapat hadir dan setiap murid yang hadir 100% akan diberi sedia penghargaan.
Tetapi peratus kehadiran pada waktu PDPC ialah kami telah dapati seramai 95% murid saja yang dapat hadir, dan kepada murid yang dapat 95% kehadiran diberi token, dan nama mereka juga direkodkan dalam amalan baik di sistem aplikasi data murid dan juga di SSDM. Jadi murid ini diberi sebagai peneguhan, diberi token dan juga nama mereka direkodkan dalam sistem, ya. Okey, jadi ceramah motivasi diberikan kepada ibu bapa. Ini dilakukan oleh Basa Pentadbir dan juga juru kaunseling. Murid yang tidak hadir lebih daripada 50%, sewaktu PDPR juga dipanggil, dan mereka juga, ibu bapa juga dapat mendengar ceramah ini dan insaf dengan keadaan anak mereka, ya. Kemudian ibu bapa ini telah diberi motivasi agar mereka menyediakan kemudahan untuk anak mereka belajar. Program Ziarah Cakna juga memberi kesan yang baik kepada ibu bapa kerana mereka sedar apakah anak mereka sedang lalui pada waktu itu. Ini adalah dapatan kajiannya. Di sini dapat kita lihat dari tahun 1 hingga tahun 6. Pada mulanya yang warna merah tu sebelum intervensi rendah, tetapi selepas intervensi dilakukan yang warna biru, dapat lihat perubahan kerana semuanya menjadi tinggilah. So dapatan menerusi kajian ini dapati intervensi-intervensi yang dilakukan oleh kami di sekolah ini dapat melonjakkan kehadiran murid. Seterusnya rumusannya ialah kesedaran kepentingan pendidikan kepada anak-anak perlu dipelihara di kalangan ibu bapa dan penjaga. Ketiadaan peranti membantu ataupun menyebabkan masalah ketidakhadiran murid. Kelewatan penerimaan peranti juga turut mengakibatkan murid tidak hadir PDPR. Motivasi diri murid juga perlu sentiasa diberi fokus, dan murid sentiasa perlu dimotivasikan sentiasa. Murid juga harus menghargai dan menepati masa. Implikasinya ialah ziarah cakna dan ceramah motivasi menyebabkan kesedaran para ibu bapa terhadap kepentingan pendidikan kepada anak-anak meningkat. Chit Chat with Kids menarik minat murid hadir PDPR dan juga ke sekolah kerana selepas sekolah dibuka, didapati murid yang cicir pada waktu itu semuanya hadir ke sekolah. Jadi ini dapat masalah itu dapat dihapuskan sama sekali, ya. Kehadiran murid PDPR meningkat, kehadiran murid selepas membuka sekolah semakin meningkat, motivasi diri murid juga turut meningkat. Jadi dengan ni saya kira program yang intervensi yang kami jalankan di sekolah ini berjaya memotivasikan murid dan juga membuat mereka suka hadir ke sekolah dan terus belajar untuk kecemerlangan diri dan juga bangsa. Okey, dengan ini saya mengucapkan terima kasih kerana peluang. Terima kasih juga kerana sudi mendengar. Terima kasih.